أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام وأسعد الله يومكم ومتعكم بكل صحة وعافية. طيب إن شاء الله في هذا الدرس في هذا اللقاء نتعلم عن المصدر. Kita belajar tentang masdar. uh, sebelum ni kita selalu dengar tentang nahu kan? Nahu, sorof. Tapi kita tak tahu apa beza kedua-duanya kan? Yang kita tahu dua-duanya berbincang tentang tata bahasa. Nahu ni dia lebih kepada kedudukan. Contoh dalam ni salah satu je, bukan secara umumnya. Salah satunya contoh kalau kita tengok perkataan tu, kita tahu tempat ni mubtada, ini huruf jar, ini baris bawah. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada huruf jar. Kenapa ni baris depan? Sebab dia mubtada. Contoh, itu tugas-tugas nahu. Kalau sorof, kita lebih kepada, kita tengok kepada bentuk perkataan. Bagaimana perkataan tu terbina. Binyatul kalimah. Nanzur ila binyatul kalimah. Ini daripada fi'il 3 huruf. So ditambah, so dia jadi macam ni. Contoh, huruf ni, perkataan ni sebelumnya ada huruf ilah tapi dah dibuang. Contoh, so kita tengok sorof ni lebih kepada sarf ni, maksudnya bentuk, pembentukan. Macam mana sesuatu perkataan tu terbentuk. Salah satu tajuk dalam sorof ni adalah masdar. Masdar. Masdar, al-masdaru adalah kata nama terbitan yang kita ambil daripada fi'il, daripada kata kerja. Sudah. Baru je belajar kan, fi'liyah, ismiyah, tak tahu yang ni kata nama tapi ambil daripada fi'il pula. Tak apa, jangan risau lagi. Al-masdar sama macam bahasa Melayu. Kita ada contoh makan, makanan, pemakanan, sama kan? Sihat, kesihatan. Apa lagi kita ada? Menang, kemenangan, bangun, bangunan, pembangunan. Kita ada imbuhan an, kan? Macam-macam kita ada. Sama juga dalam bahasa Arab, iaitu kita panggil masdar, kata terbitan. Masdar kan sudah kata perkataan bahasa Arab ni dia akan tengok root word dia. Kita tengok aslul kalimah. Apa-apa kita rujuk pada asal kalimah, kemudian kita akan kembangkan perkataan-perkataan tersebut. Jadi masdar pun asal dia daripada fi'il. Daripada fi'il, kemudian bila kita jadikan dia masdar, dia bertukar menjadi isim. Kalau dalam bahasa lain mungkin daripada fi'il berubah jadi isim tu tak ada apa-apa maksud pun. No any meaning. Tak apalah, berubah kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, daripada fi'il berubah menjadi isim, hukum-hukum dia pun bawa juga. Contoh fi'il tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Tapi bila perkataan ni ubah jadi masdar, jadi kata nama, so dia boleh terima alif lam. Perkataan tu boleh ada tanwin. Contoh, mungkin tak nampak lagi, nanti kita tengok di bawah. Kita tengok al-masdar adalah kata nama terbitan yang diambil daripada fi'il, kata kerja. Al-masdar huwa madalla ala ma'na mujarrad minaz zaman. Masdar ni dia tak menunjukkan waktu. Kalau fi'il dia berkaitan dengan waktu. Contoh, huwa dhahaba, dia telah pergi. Huwa sayati, dia akan datang. So ada masa yang dah lampau, ada masa yang akan, ada masa yang sedang. Tapi kalau dalam masdar kita cakap tu dia tak ada menunjukkan sebarang waktu. Kosong. Contoh pengorbanan dia sangat berharga. Kan? Kita tak kata apalah. Pengorbanan tu masdar dan dia tak berkaitan dengan apa-apa masa, unsur-unsur waktu. Contoh baca, bacaan, main, permainan, tulis, penulisan. Itulah contoh-contoh dia.
Dan untuk masdar ni sebenarnya dalam bahasa Arab kita ada banyak. Okey, kita ada masdar hay'ah, masdar mimi, masdar sinai, ya, apa? Dan hari ni kita nak tengok masdar yang biasa saja, iaitu pembahagian dia ada dua, ya, yanqasimu ila isnain, sama'i wa qiyasi. Yang pertama itu sama'i daripada perkataan sama', okey, dengar. Okey, perkataan ni macam mana tahu bentuk ni? Oh, memang dengar macam tu lah. Okey, memang dia tak ada formula yang khas. Okey, dan kalau kita nak tahu kita kena rujuk kamus. Okey, sebab apa? Memang macam tu formula ditetapkan oleh orang-orang ulama-ulama yang terdahulu. Okey. Tapi qiyasi masdar yang boleh dibentuk menggunakan wazan, menggunakan acuan-acuan tertentu. Oh, ni fi'il dia 4 huruf bermula dengan alif. So wazan dia apa? Ada Tapi kalau sama'i ni kita tahu macam mana sebab kita dengar-dengar macam tu. Okey, memang dia dah terbiasa macam tu. Okey. Okey, kita tengok sama'i dulu. Okey, contoh. Okey, sama'i ni untuk 3 huruf selalu 3 huruf yang tak ada apa-apa penambahan. Ingat tak Ustazah pernah ajar hari tu fi'il madhi dan mudhari'? Kita ada fi'il yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ingat tak? Okey, jadi ini ada kaitan dengan yang kita belajar dulu tu. Okey, contoh 3 huruf, qara'a, dia telah baca. Tapi kalau qira'ah, bacaan ataupun pembacaan. Okay, satu lagi daraba. Okay, daraba telah pukul. Jadi pukulan darbun. Okay, semua boleh nampak tak? Kat sini perkataan dia sama bilangan. Tapi baris saja yang berbeza. Okay, tengok ra kat sini dimatikan. Ra sini ra mati. Okay, ba ni ada tanwin. So yang ni daripada fi'il, daraba fi'il, sekarang dah jadi darbun, jadi isim, iaitu kata nama terbitan, masdar Okay. Untuk sama'i ni, untuk sama'i ni kita ada beberapa lah, beberapa, ni tak perlu hafal Ustazah tak wajibkan untuk hafal pun, tapi kita berkenalan, kita tengok. Yang pertama adalah wazan fu'al, bila mana perkataan tu, fi'il tu, kata kerja, kita nak tukar kepada isim yang bernama fu'al, wazan dia. Contoh kata kerja yang menunjukkan bunyi ataupun sakit. Contohnya su'al, zukam, buka. Buka ni tangisan. Buka tangisan. So buka sama macam fu'al. Ba sama dengan fa. Ain sama dengan kaf. Alif, hamzah sama dengan lam. Itu wazan dia, acuan dia. Fi'il 3 huruf seterusnya, tetapi bila tukar jadi masdar dia jadi fa'lun. Macam tadi daraba jadi darbun. Bila dia jadi bentuk ni? Bila kata kerja tu ada maf'ulun bih. Dalam jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kita ada maf'ulun bih. Kita ada fi'il, perbuatan, fa'il, pelaku, kita ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu objek, ke atas siapa benda tu dikenakan. Contoh ataupun apa objek dia. Muhammad makan apple. Apple tu adalah maf'ulun bih. Saya pukul. Pukul siapa? Anjing. So ada anjing tu adalah maf'ulun bih. Jadi kata kerja yang perlukan maf'ulun bih, dia 3 huruf. Kalau kita nak jadikan dia kata terbitan, dia ikut wazan ni, fa'lun. Darbun, fahmun, man'un, fathun. Darbun pukulan, fahmun kefahaman, pemahaman, man'un larangan, fathun bukaan, pembukaan, aklun pemakanan. Ustazah, semua ni kena buat tanwin saja kau Ustazah? Tak boleh lain dah? Boleh. Kalau kita tak nak letak tanwin, kita letak alif lam di depan. Kita jadikan dia ma'rifah. Boleh? Ad-darbu. Pukulan itu. Mudhishun. Sangat dahsyat. Contoh. Jadi, kemudian kita tengok wazan fu'ul. Fu'ul. Bila kita nak guna kata terbitan yang berbentuk fu'ul ni? Bila kata kerja tadi 3 huruf,
tapi kata kerja yang tak perlu maf'ulun bih. Ya, kita panggil fi'il lazim. Contoh julus. Dia duduk. Duduklah habis. Tak perlu ada apa-apa tambahan lagi. Julus sama dengan fu'ul. Ya, jim sama dengan fa. Ain sama dengan lam. Waw, ya. Sin sama dengan lam. Fu'ul. Julus. Al-khuruj. Okay. Dukhul. Okay, kemasukan. Okay. As-sujud. Okay. Sujud, kalau kita kata asjudu, saya sujud. Ataupun sajadtu, saya telah sujud. Okay, tapi sujud ni maksud dia satu perbuatan lah. Okay, yang tanpa terikat dengan sebarang waktu. Perbuatan sujud. Ya, perbuatan sujud. Okay. Rukuk. Ya, rukuk. Okay. Maksud dia, okay, rukuk adalah sebahagian daripada rukun solat. Contoh. Ya, jadi ar-ruku' kat sini adalah masdar. Daripada perkataan apa? Raka'a. Sujud daripada perkataan apa? Sajada. Okey. Dukhul daripada perkataan apa? Dakhala. Khuruj, kharaja. Julus, jalasa. Okey. Yang ni tak perlu hafal Okey. Kemudian untuk fi'il sama'i yang keempat kita ada wazan fi'alah. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa kata terbitan dalam bentuk acuan dia fi'alah. Bila perkataan ini muncul? Bila kata kerja yang asal 3 huruf tadi tu menunjukkan pekerjaan ataupun kraft tangan, seni tangan, hasil tangan. Okey. Contoh zira'atun, pertanian. Daripada perkataan apa? Zara'ah. Ya, kemudian dia jadi zira'ah, pekerjaan lah, pertanian kan. Sina'atun, perindustrian, pembuatan. Ya. Kitabatun, penulisan. Tijaratun, perniagaan. Ya. Khiyatatun, khiyatah, jahitan, jahit. Okey, menjahit lah. Okey. Okey, jadi ini contoh yang sama'i. Ni macam mana? Ini yang kita memang dia tetap macam ni lah. Okey. Satu lagi yang kita ada. Ya. Itu qiyasi. Qiyasi Okey. Ingat sekali lagi kita dalam bahagian sorof. Kita nak tengok pembinaan perkataan tu. Oh, perkataan ni 3 huruf kan? Dia menunjukkan pekerjaan. So bentuk dia kena macam ni. Itu kita nak belajar sorof. Okey, tapi ayat perkataan-perkataan ni kita boleh guna dalam ayat, dia akan jadi nahu pula. Contoh az-zira'atu hiwayati zira'atun. Okey, hobi saya adalah zira'ah, bertani. Okey, contoh. So hobi saya bertani, kan? Yang tu kita panggil hobi saya bertani. So bertani kat situ dia jadi khabar. Itu dalam nahu. Tapi kita nak tengok zira'atun ni dia adalah masdar. Oh, so dia masdar, fi'il dia 3 huruf. Itu tugas sorof. Salah satunya. Banyak lagi lah kita boleh tengok nanti. Okay. Kemudian kita tengok masdar qiyasi. Okay, qiyasi. Kita qiyasi. Qiyas ni kita boleh qiyaskan. Okay, kita boleh ambil satu contoh. Kita boleh praktikkan kepada benda lain. Kita boleh aplikasikan kepada bentuk perkataan yang lain. Okey, contohnya masdar yang boleh dibentuk menggunakan wazan-wazan tertentu. Wazan ni apa? Acuan ataupun timbangan dia. Okey, senang kata acuan lah. Okey, qiyasi kita boleh. Kita tengok contoh ni Ustazah letakkan 9 Okey, contoh perkataan af'ala, fi'il madhi af'ala, mudhari' dia jadi yuf'ilu. So masdar dia jadi if'al. Ya. Tengok dia dah tadi 4 huruf kan, fi'il madhi. Bila jadi masdar dia dah tambah 1 huruf alif. So baris pun dah berubah. Okey, jadi kita nak acuankan perkataan yang lain. Kenapa kita letak fi'il mudhari' ni Ustazah? Dia memang apa kita panggil bagi Ustazah dia senang. Bila kita tahu mudhari' dia, senang kita nak buat masdar dia. Af'ala yuf'ilu if'al. Fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Ilajunya Ustazah. Tak apa, Ustazah pun lama juga belajar dulu kan. So kita yang baru ni slowly Okay. Kita tengok
Okey, kita ada akrama. Okey, akrama. So dia akan jadi yukrimu. So di sini akan jadi ikram. Okey, kita hendaklah ikram kepada saudara-saudara kita, memuliakan. Okey, so kita dah guna ikram. Okey. Kemudian kita ada fa'ala. Okey, fa'ala ada 4 huruf Fa'ala, mudhari' dia yufa'ilu. Kita ada mufa'alatun. Ataupun fi'alun. Kita ada fi'alun Okey, contoh perkataan kita jumpa jahada. Okey, jahada dia akan jadi yujahidu. Sini akan jadi mujahadatun. Mujahadah di jalan Allah kan, selalu kita sebut kan. Okey, ataupun jihadun, fi'alun. Marilah berjihad. Okey, jadi jihad tu adalah perkataan terbitan. Kata nama terbitan daripada jahada. Okey saya harap boleh faham kot. Okey. Satu lagi kita ada seterusnya fa'ala. Okey. Fa ain ain lam. Fa'ala. Okey, 4 huruf. Okey, kita ada yufa'ilu. Yufa'ilu. Okey, taf'il. Masdar dia taf'il. So kalau perkataan allama ya, contoh belajar, yu'allimu ta'lim. Ya, maksud dia majlis pembelajaran, proses pembelajaran ya. Semua tu kita panggil ta'lim. Okey, kemudian kita ada lagi ifta'ala. Alif, fa, ta, ain, lam. Ifta'ala. Berapa huruf? 5. So mudhari' dia jadi yafta'ilu. So dia jadi ifti'al. Sama juga, cuma kita tambah alif ya. Kita tambah alif dekat situ. Contoh ijtanaba, menjauhi ya. Kemudian kita ada yajtanibu, ijtinab ya, penjauhan. Okey, contoh ijtinabur rishwah muhimun. Menjauhi rasuah itu penting. Contoh. Ya, jadi itu adalah kata terbitan. Okey, kemudian kita ada tafa'ala. Okey, tafa'ala. Okey, yatafa'alu, tafa'ul. Okey, ni bilangan perkataan ni masih sama. Okey, cuma dia berubah baris. Tadi tafa'ala, tafa'ul. Dia ubah jadi tadi ain ni baris atas, sekarang ain dia baris depan. Contoh ta'allama, yata'allamu, ta'allum. Okey, sama pembelajaran. Nanti dalam sorof juga kita akan kaji apa fungsi pertambahan huruf perkataan-perkataan ni ya, nanti kita tengok. Okey. Kemudian kita ada tafa'ala. Tafa'ala saling tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ul. Okey, contoh tanafasa, yatanafasu, tanafusun. Okey, tanafus saling berlumba-lumba Okey. In fa'ala, yanfa'ilu, infi'al. Okey. So kalau kamu jumpa perkataan yang sama macam ni, contoh inkasara, so dia akan jadi inkisar ya. Okey. Istaf'ala ya, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'al. Istaf'ala, istaghfara contoh. Okey, cuba-cubalah bawa istighfar ni kan. Kita kata kat orang selalu kan. Istighfar. Jadi istighfar tu perkataan apa? Istighfar dalam surah dia adalah kata nama terbitan. Dia adalah masdar daripada fi'il apa? Istaf'ala, istaghfara. Okey. So dia jadi istif'al, istighfar. Okey. Satu lagi kita ada fa'lala ya, fi'il ni ada 4 huruf. Fa'lala, yufa'lilu, okey, fi'lal ataupun fa'lalah. Ada 2. Okey, ni tak kalau kamu rajin hafal. Okey, kalau tak kita boleh rujuklah, sentiasa rujuk. Kalau tak pasti kita rujuk. Kalau dah pro nanti tak perlu rujuk dah tahu dah. Okey, fa'lala contoh zalzala. Zalzala ni gempa bumi macam gempa bumi Iza
Bila Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzal, fi'lal, zilzal, ya. Okey, fa'lalah. Satu lagi wazan dia boleh fa'lalah. Okey. Ini adalah wazan-wazan untuk qiyasi. Kita boleh qiyaskan. Oh, dia ni 4 huruf. So 4 huruf ni kita tahu dah masdar dia bentuk yang macam mana. Okey, so ini kita panggil qiyaskan. Ada kaedah dia. Okey, kemudian kita tengok sedikit lagi contoh penggunaan masdar di dalam ayat. Okey, kita sambung sikit lagi iaitu contoh penggunaan masdar, ya, kata terbitan dalam ayat. Okey, contoh uhibbu tazkiyatan nafsi. Okey, uhibbu saya suka, tazkiyatan nafsi, ya, proses macam muhasabah dirilah, okey, mensucikan diri. Okey, jadi kita tengok uhibbu saya suka, jumlah fi'liyah bermula dengan fi'il. Tazkiyatan nafsi, okey, tazkiyah ni adalah maf'ulun bih. Tempat dia kalau dalam nahu kita panggil maf'ulun bih. Tapi perkataan tazkiyah ni dari segi sorof dia apa? Dia adalah masdar, kata terbitan. Apa fi'il dia? Zakka, ya. Zakka yuzakki tazkiyah. Macam tu. So adalah perkaitan nahu dan sorof tu. Boleh nampak Okey, so kita tengok kan. Yang kedua, tarbiyatul auladi muhimmatun. Ya, didikan. Okey, proses didikan anak tu penting. Kita tengok. Tarbiyatu kat sini adalah mubtada, ya, mubtada mudhaf, muhimmatun adalah khabar. Itu dari segi nahwu dia. Dari segi sorof dia macam mana? Okey, tarbiyah ni daripada perkataan rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah ni adalah masdar, kata terbitan. Macam tu Okey. Jadi baris apa pun kita tak kisahlah. Kat sini kita tengok tazkiyata baris atas. Tarbiyatu baris depan. Yang bawah ni baris istighfari, bawah pula. So itu kita panggil kata nama dia boleh terima baris atas, baris bawah, baris depan, semua boleh. Ya, fi'il dia tak terima baris bawah So walaupun kita ambil perkataan ni asal daripada kata kerja, bila tukar jadi kata nama, dia punya hukum dia pun berubah juga Okey. Nasahal imamu al-jama'ata bil istighfar. Okey, telah menasihati imam itu, para jemaah, supaya apa? Dengan istighfar. So kita tahu kalau nama nahwu, istighfar ni adalah isim majrur, ya. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada ba, bi ni adalah huruf jar. So ini adalah majrur. Tapi dari segi sorof dia, istighfar ni adalah masdar, ya, diambil daripada perkataan istaghfara. Okey, alif, sin, ta, ghain, fa, ra. So bila jadi masdar dia jadi istighfar. Okey. Kemudian kita ada al-munafasatu bainal fariqaini qawiyatun, ya. Okey. Munafasah, persaingan. Okey, di antara kedua-dua pasukan itu kuat. Okey. Jadi munafasah di sini kalau dari segi nahwu kita kata dia adalah mubtada, ya. Tapi kalau dari segi sorof kita kata dia munafasah ni adalah kata terbitan, ya, terbitan. Kata nama terbitan. Okey. Ta'allumul Qur'ani fi Malaysia jayyidun. Ya, pembelajaran Al-Quran di Malaysia baik, ya. Jadi ta'allum ni adalah masdar, ya, masdar daripada ta'allama yata'allamu ta'allum. Beza baris dia. Tadi kalau fi'il baris atas, sekarang masdar baris depan. Okay, kemudian kita ada contoh uridun najaha fid daraini. Saya hendak kejayaan di darain, dua di dunia dan di akhirat, Jadi uridu saya hendak, an-najah adalah maf'ulun bih. Kalau nahwu dia kan, dia ni maf'ulun bih. Tapi dari segi sorof dia, najah adalah kejayaan daripada dia adalah kata terbitan. Macam tu. Okay, kemudian kita ada contoh lagi dalam Quran. Kita ada faqad faza
fawzan azima. Sesungguhnya maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan fauzan ni kejayaan lah ya, kejayaan yang sangat besar. Okey. Jadi faza kat depan ni adalah fi'il. Okey, tapi sini dia dah jadi masdar. Ya, masdar. Kita tengok wala tubadzir tabdhira. Kan? Tubadziru. Okey. Tubadzir tabdzir ya. Kita ada kan tabdzir kat sini adalah masdar. Okey. Lagi contoh wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah ya kepada ibu bapa. Ihsan daripada kan kita katakan hang ni ihsan lah sikit. Ihsan ni mana muncul perkataannya tu? Daripada perkataan ahsana yuhsinu ihsan. So datangnya perkataan ihsan. So ihsan ni adalah dia adalah masdar. So masdar ni boleh jadi contoh ihsanan, ihsanin, ihsanun ataupun al-ihsanu, al-ihsana, al-ihsani boleh. Sebab masdar dia adalah isim. Okey, al-isim so dia boleh jadi terima baris, tanwin dan dia boleh ada alif lam. Salah satulah ya. Kalau ada alif lam jangan letak tanwin. Kalau ada tanwin jangan letak alif lam. Okey, salah. Ataupun kita boleh idhafahkan dia. Kita padankan dia dengan dhamir. Okey, contoh fauzi, kejayaanku. Okey. Itu contohlah tu. Okey, kita guna masdar, kita letakkan dhamir. Ya, menunjukkan saya. Okey, Ustazah harap boleh fahamlah sikit ya pengenalan tentang masdar, apa itu kata terbitan dalam bahasa Arab. Ya, lepas ni kita buat latihan lah ya. Syukran ala husni istima'ikum, atrukukum fi riayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.